Assalamualaikum anak-anak. Bersua kembali kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Okey, pada hari ini cikgu ingin menerangkan tentang kata nama am, ya, golongan kata, ya. Di mana di sini kita ada kata nama am, kata nama khas, juga kata ganti nama. Okey, cikgu akan terangkan satu per satu. Okey, kata nama am merujuk benda, perkara atau konsep yang umum sifatnya. Jelas kita nampak benda tu, ya. Dieja dengan huruf kecil kecuali pada permulaan ayat. Awak kena tengok kalau dalam ayat tu dia tulis dengan huruf kecil, ya. Okey, terdapat dua bahagian kata nama am, iaitu benda bernyawa dan tidak bernyawa. Benda bernyawa. Okey, kamu boleh tengok gambar kat sini ada manusia, ya. Manusia, murid, polis, doktor. Itu adalah kata nama am. Kemudian haiwan, iaitu kucing, arnab, ikan dan sebagainya. Tergolong dalam kata nama am yang benda bernyawa. Dan satu lagi, tumbuhan. Bunga, kulat atau cendawan, buah-buahan. Itu adalah benda-benda yang bernyawa. Okey, kemudian benda bukan bernyawa. Benda bukan bernyawa ni dia tak hidup lah. Iaitu tempat dan juga benda. Kita tengok dulu pada tempat. Rumah, kilang, bendera, pantai, bangunan, kedai, bukit bukau, padang, tu tempat, ya. Kalau benda pula, sini pensel warna, jam, jalan raya, buku, kursi, meja, perabot, kereta, cawan, pinggan dan juga komputer. Okey, terusnya kita tengok, ya. Soalan yang cikgu beri. Berapa orang sedang bekerja membersihkan longkang di taman perumahan ketika matahari mula menampakkan diri? Berapa orang apa? Amah. Kamu tahu apa tu amah? Amah tu orang gajilah, ya. Staf pekerja. Kalau hamba, orang suruhan kita. Buruh yang bekerja di sektor perkhidmatan, contohnya buruh-buruh kasar, ya. Okey, apa jawapannya? Tengok ni kata kunci dia ni. Membersihkan longkang, taman perumahan. Di sini kata kuncinya. Kamu pasti tengok jawapannya dah ada dekat sini. Jawapannya buruh, kan? Sebab kata nama am buruh ialah kategori benda bernyawa, ya. Okey, seterusnya kata nama khas. Kata nama khas pula merujuk benda, perkara atau konsep yang bersifat khusus. Dieja dengan huruf besar pada huruf pertama setiap perkataan. Kat tengah pun dia kena tulis huruf besar. Dibahagikan kepada dua kumpulan, iaitu bernyawa dan tidak bernyawa, yang tak bernyawa, ya. Tengok bernyawa ni. Orang, ya. Ni. Okey. Seterusnya. Ya, manusia contohnya Kamila, Ahmad Naim, Tengku Miran Ibni Sultan Dana Abidin, Cikgu Azia, ya, guru besar kita. Siapa guru besar kita? GB Taufik. Cuma kena tulis huruf besar pada permulaan ni, ya. Okey, yang bukan manusia pula, tengok sini. Jibril, ya, sang kancil, si belang, tumpuk. Ni permulaan ni kena huruf besar. Perhatikan betul-betul. Ni kata nama khas bernyawa. Okey. Terusnya, bangunan. Bangunan iaitu tempat, ya. Angkasa Puri. Kita kena tulis A ni huruf besar yang permulaan ni. Walaupun dia di tengah ayat. Lepas tu Menara Kuala Lumpur. M huruf besar, K huruf besar, L huruf besar. Begitu juga dengan Wisma Putra, Pusat Dagangan Dunia Putra. W huruf besar, P huruf besar, Pusat Dagang, P huruf besar, D huruf besar, D huruf besar, P huruf besar. Kemudian bandar.
Bandar. Tengok bandar ni. Bandar Temellow. T huruf besar. N huruf besar. New York. N huruf besar. Y huruf besar. Tokyo. T huruf besar. Kangar. K huruf besar. Serdang. S huruf besar. Kampar. K huruf besar. Bunut rendang. B huruf besar. R huruf besar. Jangan lupa ya. Okey, negeri atau negara. Permulaan dia pun kena huruf besar. Perak, P huruf besar. Australia, A huruf besar. Jepun, J huruf besar. Sabah, S huruf besar. Kemudian tajuk buku, filem atau lagu. Meniti kaca, M huruf besar, K huruf besar. Paloh, P huruf besar. Negaraku, nampak N huruf besar. Tu kena ingat ni. Ni adalah kata nama khas yang tak bernyawa ya. Okey, seterusnya. Soalan. Kena pasti perkataan kata nama khas, kemudian betulkan perkataan tersebut. Nampak yang atas ni semuanya ya. Kita kena tengok. Pada pagi Sabtu yang lalu, saya sempat berbincang dengan Encik Murad. Kami berbincang tentang novel yang berjudul Julia. Okey. Tengok sekarang. Cikgu tahu, awak dah tahu yang mana yang tu. Yang betulnya. Okey, tengok. Encik Murad ialah kata nama kata nama orang. Jadi kena tulis huruf besar. Ni E huruf besar, M huruf besar ya. Kemudian manakala Julia. Ni tajuk. Judul tu tajuk J huruf besar. Ialah tajuk novel. Novel tu buku cerita ya. Mereka ini ialah kata nama khas. Oleh itu perlu dieja huruf besar pada huruf besarnya. Ya, pada permulaan huruf tadi. Okey. Kata ganti nama. Okey, cikgu terangkan terus walaupun mungkin nanti latihan yang cikgu bagi hanya kata nama am dan kata nama khas je. Tak apalah. Cikgu terangkan terus tentang kata ganti nama ya. Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti kata nama am dan kata nama khas. Kata ganti nama terbahagi kepada 4 bahagian iaitu kata ganti nama diri, kata ganti nama tanya, kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama tempat. Okey. Cikgu rasa kamu semua ingat lagi ni. Dah belajar dah ni. Tahun 4, 5 ya. Tahun 6 ni sebab kita permulaan kita kebanyakannya nak ulang kaji saja. Okey. Terdapat 3 bahagian kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri pertama. Pertama orang yang bercakap. Saya. Aku. Kalau ramai, kami. Patik bagi bahasa istana. Hamba pun bahasa istana. Kita. Ya. Kita kalau lebih daripada 1 orang. Ya. Kata ganti kedua, nama diri kedua. Cikgu bercakap dengan awak. Contohnya. Anda. Awak. Kamu. Kalau ramai, kamulah ya. Dalam kelas tu kadang-kadang cikgu panggil awak tu kamulah ya. Okey. Tuanku. Untuk bahasa istana. Dan juga kalian. Kalian ni jangan salah. Kalian ni ramai ya. Okey. Yang ketiga, kata ganti nama diri ketiga. Cikgu bercerita dengan awak tentang orang lain. Beliau. Mereka. Dia. Baginda. Nya. Nya ni di belakang perkataan biasanya ya, diletakkan. Seterusnya, tengok ini penggunaan dia ya. Contoh ayat ada kat sini. Contohnya yang pertama ya, kata ganti diri pertama. Aku, tunggal, satu saja ya. Untuk diri sendiri apabila bercakap dengan kenalan yang begitu rapat, mesra dan dengan Tuhan. Ya Allah, aku bermohon doa. Nampak jenis ayat dia. Aku akan menunggu kamu di tepi jalan esok.
Ya Allah, aku memohon agar dimurahkan olehmu rezekiku. Okey. Seterusnya, saya. Saya pun tunggal. Satu. Tak boleh. Saya ni ada 2, 3 orang. Salah dah. Ya, satu saja. Untuk diri sendiri apabila baru bercakap dengan orang yang baru dikenal. Atau ucapan rasmi. Ya. Kita tak boleh cakap dengan mak ayah aku. Kita cakap dengan mak ayah saya. Ya. Okey. Contoh ayatnya, saya harap para penonton dapat bertenang dan bersabar. Okey, saya ni kita cakap dengan orang yang lebih tua lah, orang yang kita hormati. Kalau aku ni kebiasaan kita dengan kawan-kawan, ya, boleh lah. Jangan cakap aku dengan mak ayah, dengan cikgu, dengan orang yang lebih tua. Tak bagus, ya. Okey, untuk seterusnya, beta. Beta ni bahasa diraja untuk raja tunggal. Tunggal nampak satu saja. Untuk raja, sultan atau kerabat diraja apabila bertitah kepada raja. Dengan contoh ayatnya, dengan ini beta merasmikan ucapan pembukaan Sukan Malaysia 2007. Dah lama dah ya ni. YouTube ni PowerPoint ni buat 2007. Okey. Patik ni apabila kita bercakap dengan raja. Bahasa istana ya. Untuk diri sendiri iaitu rakyat apabila bercakap dengan raja dan kerabat raja. Okay, contoh ayat. Patik akan melaksanakan titah perintah tuanku. Okay, seterusnya. Kata ganti nama diri pertama. Okey, hamba. Hamba ni satunya tunggal. Tunggal tu satulah. Untuk diri sendiri pada zaman dahulu apabila bercakap sesama rakyat. Contoh, hamba ini pedagang dari kampung seberang. Nampak? Dia beritahu dia lah. Kalau kita zaman sekarang ni, saya ya. Okey, daku. Tunggal juga seorang. Untuk tulisan atau nyanyian sebagai objek kata sendi atau kata kerja transitif yang diakhiri huruf N ya. Ingatkah engkau pada pesanan daku tempoh hari? Nampak pesanan N ni lepas tu diakhiri kena daku. Okey, kita kan terganti nama diri pertama kita iaitu jamak. Jamak ni ramai lah ya. Untuk diri sendiri dan menyatakan diri orang kedua. Contoh ayat, kita hendaklah menjaga kebersihan alam sekitar. Tertinggal pula. Lepas tu ada R sini ya. Tak apalah. Okey. Kemudian kami jamak untuk orang yang bercakap dan temannya apabila bercakap dengan orang kedua. Okey. Kami bangga menjadi rakyat Malaysia yang hidup bersatu padu. Okey. Terusnya, kata ganti nama diri kedua. Okey. Penggunaannya dan contoh ayat, awak. Awak yang di hadapan kita, yang kita bercakap. Untuk orang kedua yang rapat hubungannya dengan kita. Contoh ayat, awak mesti datang ke rumah saya. Nampak? Dia gunakan ayat. Tapi kalau kita biasa, awak selalu gunakan engkau kan. Tengok kat bawah tu. Engkau, tunggal. Untuk diri orang kedua yang rapat hubungan dengan kita. Okey, contoh ayat. Aku akan bantu engkau mengemas rumah. Jadi dia gunakan bahasa biasa, bahasa santai lah aku ya. Engkau. Kalau tak, saya, awak ya. Okey, dikau. Dikau ni tunggal. Untuk ditulis atau nyanyian sebagai objek kata sendi atau kata transitif yang diakhiri huruf N. Ya, aku akan memperkenalkan dikau kepada ibuku. Nampak? Sebelum dikau ni akhir dia N. Ya. Tu yang kita guna dikau ni. Ya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ni. Okey, kata ganti diri ketiga. Dia ni tunggal. Untuk
diri orang ketiga yang umum, rakan, orang biasa ya. Contoh ayat, Ahmad didenda kerana dia tidak menyiapkan kerja sekolah yang diberikan. Okey, kemudian kata ganti diri ketiga pula. Ya. Beliau tunggal satu juga campak tu yang mengajar tu cikgu. Untuk diri orang ketiga yang kita. Okey. Kita betulkan sini ada kesilapan ya. Yang cikgu silap. Yang kita hormati seperti ibu bapa, guru dan menteri dan sebagainya ya. Beliau merupakan pengurusi Persatuan Sejarah SMK Seri Cemerlang. Kemudian kamu tunggal dan jamak. Kamu ni ada yang ramai, ada yang seorang ya. Kalau dalam kelas cikgu sebut kamu tu untuk anak-anak murid lah ya. Kalau cikgu bercakap kata dengan Amir seorang, tunggal ya. Untuk diri orang kedua yang rapat dengan kita. Contoh ayatnya, bilakah kamu akan datang ke rumah nenek? Okey, seterusnya mereka jamak ya, untuk diri orang ketiga yang bilangannya lebih daripada seorang. Mereka datang ke sekolah dengan menaiki bas. Okey, anda tunggal seorang ya. Untuk diri orang kedua apabila tidak berhadapan dengan kita. Contoh ayat, saya harap anda terhibur dengan lagu itu. Kata jurehebah itu. Kalian tunggal atau dan juga jamak ya, untuk beberapa orang yang diajak bercakap ya. Inginkah kalian menyertai rombongan ke Pulau Kapas pada minggu ini? Dia bertanya ya pada anak muridnya. Okey, ada soalan tu. Sikit ya soalannya. Okey. Soalannya, berjanji akan menyiapkan tugasan itu esok. Kata kedua-dua murid itu kepada Cikgu Amir. Okey. Kalau kedua-dua kita dah tahu dah. Kata kunci dia kedua-dua murid lah. Ya. Jawapan yang paling tepat ialah kami. K tu kena huruf besar. Dah jawapan dia B lah ya. Kata ganti nama diri orang. Kami menunjukkan orang yang memulakan perbualan. Dalam konteks ayat ini, kedua-dua murid ini menunjukkan bilangan yang banyak. Okey. Jadi, selepas ini cikgu akan tunjukkan kepada kamu kerja. Kamu boleh buat kerja dalam lembaran kerja yang telah cikgu bekalkan hari itu. Ingat lagi kan yang mak ayah kamu datang ambil. Dalam tu ada kata nama am dan juga kata nama khas. Awak buat muka surat 3 dan juga muka surat 4. Okey, sekian. Terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi di lain waktu.